Standard pembelajaran 4.1.1 Menyatakan maksud puasa. 4.1.2 Menerangkan dalil naqli tentang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. 4.1.3 Menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa. 4.1.4 Menghuraikan rukun dan sunat puasa. 4.1.5 Menganalisis perkara-perkara yang membatalkan puasa. 4.1.6 Membincang dan menghayati hikmah berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Ustazah Zawadi. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu konsep ibadah yang penting dalam kita dan merupakan salah satu daripada rukun, iaitu ibadah puasa bulan Ramadan. Sebelum kita mulakan, mari kita dengarkan satu kisah yang berkaitan tentang kesihatan dari adik Aisyah Dania. Mari kita dengar. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan, antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organan lain seperti hati yang berhubung dengan organan pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Empedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyotoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Okey semua, mari kita mulakan dengan pengertian puasa. Apakah maksud puasa? Puasa bermakna menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apakah hukum puasa? Hukumnya wajib kepada orang yang cukup syarat. Dalil naqli puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Keempat-empat ini adalah syarat wajib berpuasa. Orang Islam diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Bahkan orang bukan Islam tidak diwajibkan berpuasa. Jadi wajib ke atas orang Islam untuk melakukan ibadah puasa.
Begitu juga dengan berakal. Orang yang sihat dan berakal boleh membezakan perkara yang baik dan tidak baik, maka jatuh wajib ke atasnya untuk melakukan ibadah puasa. Sekarang, mari kita lihat rukun puasa. Rukun puasa yang pertama ialah niat puasa. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Lafaz niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah sunat puasa. Sunat puasa ini sangat digalakkan supaya kita dapat menambah lagi amalan pahala. Sunat ini ialah perkara-perkara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersahur. Apa maksud bersahur? Bersahur bermaksud kita bangun pada awal pagi untuk makan dan minum dengan niat untuk melakukan ibadah puasa. Awal pagi bermaksud sebelum terbit fajar. Okey. Yang kedua, mentakhirkan sahur atau melewatkan sahur. Bermakna 1 jam atau 2 jam sebelum terbitnya fajar, azan subuh, kita digalakkan untuk bangun bersahur. Bukan bermakna kita makan sebelum tidur dan pagi esok ni kita bangun dalam keadaan kita berpuasa. Tidak digalakkan. Yang ketiga, menyegerakan berbuka, iaitu apabila sudah masuk azan maghrib, maka kita digalakkan menyegerakan untuk berbuka puasa. Disunatkan berbuka dengan rupab atau tamar. Rupab ialah kurma basah, tamar ialah kurma kering. Dan seterusnya, berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka bermaksud salah satu waktu yang afdal ataupun waktu yang mustajab untuk berdoa. Syarat-syarat sah puasa. Apakah syarat-syarat sah puasa? Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Keempat-empat ini merupakan syarat-syarat sah puasa. Orang yang dalam keadaan haid, nifas dan wiladah tidak wajib ke atasnya untuk melakukan ibadah puasa pada hari tersebut, tetapi hendaklah diganti. Mari kita lihat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa ya? Jika kita lakukan, maka ibadah puasa tersebut adalah batal. Yang pertama, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, melakukan
melakukan jima atau persetubuhan di siang hari. Seterusnya, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari, murtad, serta memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Semua ini adalah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Baiklah, diharapkan segala penerangan berkaitan tentang ibadah puasa ini memberi penjelasan kepada semua murid-murid supaya melakukan ibadah puasa ini dengan sempurna. Mari kita lihat apakah hikmah kita melakukan ibadah puasa. Hikmah yang pertama, dari segi kerohaniannya, yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Yang kedua, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Yang ketiga, mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Yang kelima, merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Yang keenam, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ketujuh, mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Sekian saja untuk pembelajaran